طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bertemu dalam majlis ilmu dalam kuliah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita masih lagi membahaskan dalam bab yang ketiga daripada kitab kita ini, iaitulah bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wal azab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, jadi kita berhenti hari itu pada hadis Ibn Abbas, hadis Husain bin Abdul Rahman. Dan hadis Ibn Abbas itu, kita baca hadis ini. Ini adalah dalil yang ketiga dalam bab ini. Bab yang ketiga ini, babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ada tiga dalil. Dua dalil daripada ayat Al-Quran dan satu daripada hadis Nabi SAW. Dan dua ayat yang sebelum ini kita sudah bahaskan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dah bahaskan. Kita lihat yang berikutnya, itulah dalil yang ketiga, hadis Ibn Abbas. Baik, qauluhu an Husain bin Abdul Rahman. Di hadis ni, hadis teks dia ada dalam teks penuh dia dalam mana? Dalam muka surat apa? Dalam muka surat apa? Kalau yang buku terjemahan. Nah, sana tu. Betul. Muka surat apa? 122 122. Ana sana tersilap tanda ni. Betul, dah rasa macam betul. 12. Baik. 122. Ahsantum. Penanda dia lari jauh surat 400. Tapi buku yang asal betul. Sebab tu nak kena tengok betul. Baik. Ini hadis yang penuh dia. Wa an Husain bin Abdul Rahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-barihah qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama dha sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanaahu ash-sha'biyyu faqala wama haddathakum ash-sha'biyyu qultu haddathana an Buraidah bin Husayb al-Aslami in annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a.
walakin haddathana Ibnu Abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Baik, jadi hadis ini anda tak pasti dalam terjemahan ni dia dia jadi maknanya yang hadis Ibn Abbas tu dia asingkan. Jadi dia ada gap dengan matan teks asal, kemudian ada terjemahan, kemudian matan balik, kemudian terjemahan kan. Dia terjemah by diikut apa dia perkataan siapa kan. Tapi tak apa, kita baca. Baik. Jadi hadis ini Husain bin Abdul Rahman satu hari dia berkata, suatu ketika aku bersama Sa'id bin Jubair. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair Sayyidut Tabi'in, penghulu tabi'in, murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma'ruf imam fiqah. Baik. Faqala, lalu dia berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh malam tadi kan? Qultu ana, kemudian aku menjawab, aku. Thumma qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin, aku sesungguhnya saat itu tidak berada dalam keadaan salat. Walakinni ludightu, akan tetapi aku disengat. Qala famadha sana'ta, kemudian kata Sa'id bertanya, famadha sana'ta, lalu apakah yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Baik, kata beliau, aku melakukan ruqyah, irtaqaitu. Kalau dalam di sini dia terjemah aku minta di ruqyah. Qala, yang tepatnya irtaqaitu kat situ minta ruqyah ke? Tak. Ruqyah, aku ruqyah, aku jampi kat situ. Baik. Qala fama hamalaka ala dhalik, Sa'id bin Jubair bertanya, lalu apakah yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Maknanya apa dalil kamu? Itu maksud dia. Ini fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorong? Maknanya apa asas perbuatan kamu itu, perbuatan kamu tersebut? Sebab jawapan dia, qultu hadithun haddathanahu Sya'bi. Sebab dia jawab dengan dalil. Aku menjawab, kata Husain bin Abdul Rahman, aku menjawab kerana suatu hadis yang telah diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Hadithun haddathanahu Sya'bi. Asy-Sya'bi Amir bin Syarahbil
Sya'bi rahimahullah ta'ala tabi'in, thiqah, imam. Sya'bi ma'ruf antara tabi'in yang paling alim tentang Syiah. Antara tabi'in yang paling alim tentang makar dan tipu daya Rafidah, Syiah Rafidah. Sya'bi, perkataan beliau yang masyhur, law kana ar-Rafidah min at-tuyur, law kana min al-bahimah lakana min al-hamir, law kana min at-tuyur lakana min ar-rakhama atau rakhma. Sa'id bin Jubair pernah kata, Sya'bi pernah kata, kalaulah Syiah Rafidah ini, mereka ni dalam kalangan binatang yang berkaki empat, sudah tentu mereka ni dalam kalangan himar, maknanya kebodohan. Kalaulah mereka ni dalam kalangan at-tuyur, dalam kategori burung, sudah tentu mereka ini dari jenis burung apa yang kepala botak tu, herring, maknanya kejam. Itu antara perkataan yang masyhur daripada Sya'bi, Amir ibn Syarahbil Asy-Sya'bi. So maknanya Husain bin Abdul Rahman, beliau kata, beliau dengar hadis yang diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Haddatsanahu Sya'bi, telah menceritakannya hadis itu oleh Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi juga tabi'in, thiqah. Baik, dan antara min khiyari tabi'in, antara tabi'in yang terbaik pada zamannya. Baik. Kemudian Sa'id bertanya lagi, apa yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Maknanya apa dia hadis tu, kan? Wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi, apa yang Sya'bi telah riwayatkan kepada kalian? Kemudian aku menjawab, di sini hadis dia. Beliau menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, bahawa dia berkata, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau sengatan haiwan berbisa. Jadi dibawa riwayat Sya'bi daripada Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, maknanya sahabat Nabi. Jadi itu hadis yang beliau, yakni Husain bin Abdul Rahman, riwayatkan daripada Sya'bi daripada Buraidah bin Husayb al-Aslami. Hadis dia, la ruqyata illa min ainin aw humah, kan? Yakni tidak ada ruqyah, makna ruqyah jampi, illa min ainin, kecuali untuk penyakit ain, aw humatin, atau sengatan haiwan yang berbisa, aw humatin. Baik, tengok pada perkataan atau syarahan daripada Syekh. Baik, perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, inqaddal barihah, jatuh tadi malam, maksudnya bintang jatuh tadi malam. Al-barihah artinya malam terdekat yang telah berlalu. Sebahagian ahli bahasa Arab berkata, anda mengatakan fa'alna al-lailata, kami melakukannya semalam, jika anda mengatakannya sebelum matahari mulai bergeser ke arah barat. Fa'alna al-barihah, kami melakukannya tadi malam, jika anda mengatakannya setelah matahari mula bergeser ke arah barat. Menurut kebiasaan kita, tentang waktu sejak terbit matahari hingga matahari terbenam, maka kita sebut al-barihah, untuk malam yang telah berlalu. Dan sejak terbenam matahari hingga matahari terbit, maka kita sebut al-lailah, untuk malam di mana kita berada. Bahkan kalangan umum memperluaskan penggunaan kata ini hingga ketika dia bangun pada malam hari menyebut al-barihah, walaupun dia berada pada malam itu. Ini penggunaan bahasalah. Syekh sebutkan dari sudut penggunaan bahasa. So kadang-kadang yang jadi panjang kitab ulama-ulama yang dalam kalangan syurah ni adalah apabila mereka ulas tentang faedah bahasa lughawiyah. Itu kadang-kadang dia agak kalau kita nak fokus pada topik tauhid tu, dia ada macam satu kita panggil distract lah. Dia macam ada satu gangguan sikit, macam kita pergi ke perkara lain, isu lain.
Tetapi ala kulli hal, maknanya sekadar untuk kita mendapatkan faedah lughawiyah itu tak ada masalah. Baik. Tapi kalau untuk taksil untuk kita belajar asas daripada syarahan ulama kitab tauhid, macam kitab syarahan daripada Al-Qaulul Mufid ini, maknanya perkara-perkara tersebut tu maknanya kita kena letak tepi dulu. Maknanya sebab takut kita mengganggu pemahaman kita terhadap hadis ataupun dalil yang disebutkan. Sebab kita kena faham, kita dah sebut sebelumnya Al-Qaulul Mufid ni asalnya adalah syarahan lisan, yang ditafrigh, yang ditranskrip, dan memang kebiasaan ulama ni mereka bila syarah mereka akan keluar faedah banyak. Faedah banyak kan. Baik. Kemudian perkataan Husain Ibni Abdul Rahman, qauluhu qultu ana, aku menjawab, maksudnya Husain di sini dalam hadis tersebut, maknanya aku menjawab, maknanya merujuk kepada Husain. Baik. Dikatakan di sini qauluhu ama inni lam akun fi salatin, perkataan Husain, aku sesungguhnya saat itu tidak berada ataupun tidak sedang dalam keadaan salat. Ama di sini adalah huruf istiftah, adatus istiftah, pembukaan. Innaha bimakna haqqan, maknanya dia bermaksud penegasan. Apa dia di sini disebutkan oleh Syekh, ama anni lam akun fi salatin, ay haqqan anni lam akun fi salatin. Ama di situ maknanya haqqan, sebenarnya. Kalau kita terjemahkan, kita kata ama anni lam akun fi salatin, maknanya sebenarnya aku tidak salat, aku tidak sedang salat. Maknanya di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qala hadza rahmatullah atau rahimahullah li alla yadhunnu annahu qa'imun yusalli fayuhmadu bima lam yaf'al, wa hadza khilafun ma alayhi ba'dhum yafrahu anna an-nasa yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli wa hadha min naqsi tauhid. Subhanallah, ini faedah yang penting. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebut dekat sini, kenapa Husain bin Abdul Rahman ni, cuba kita faham hadis ni. Sa'id bin Jubair tanya tak dia solat ke tak waktu tengah malam tu. Maknanya Sa'id Jubair ada tak dalam hadis tu, ada tak Sa'id bin Jubair tanya, hal anta fi salah, atau hal anta fi salatin, atau hal anta sallaitum tilka al-lailah ataupun tilka al-barihah, pada malam tu kau sedang solat ke tak, kau solat ke tak malam. Maknanya merujuk kepada, dia takkan tanya solat, dia takkan sebut solat fardu lah, maknanya solat malam. Kau solat tak? Tak ada tanya kan? Tak tanya. Tapi kenapa tiba-tiba Husain bin Abdul Rahman kata ama anni atau ama inni lam akun fi salah atau lam akun fi salatin, adapun aku sebenarnya aku tidak mendirikan salat, aku tak berada ketika malam, yakni apa dia bintang itu jatuh pada malam tersebut, aku tidak berada dalam keadaan salat. Apa maksud dia? Kata Syekh, perkataan Husain ini seperti ini, dia mengatakan agar tidak disangka bahawa dia sedang salat malam sehingga dia dipuji untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Sikap seperti ini berbeza dengan sikap sebahagian orang, ba'dun nas, katni ba'duhum, berbeza dengan sebahagian orang yang merasa senang ketika orang-orang menyangkanya mengerjakan salat malam, dan ini menunjukkan tauhid yang tidak sempurna. Subhanallah. Maknanya suka dipuji pada perkara yang kita tak buat. Pelik ni kan? Ama anni lam akun fi salatin, ay haqqan anni lam akun fi salah. Kata Syekh Utsaimin, kata wa qala hadha rahimahullah li alla yadhunnu aw li alla yudhannu annahu qa'imun yusalli fayuhmadu bima lam yaf'al. Maknanya Husain mengatakan hal ini supaya tidak disangka bahawa dia sedang salat malam
Sehingga orang menyangka dia sedang solat malam, lalu dipuji pada apa yang tidak dia lakukan. Orang hari ni dia tak buat lagi, dia cerita konon-konon dia buat. Ataupun dia suka orang puji dia pada apa yang dia tak buat. Itu kata Syekh di sini, hadza min naqsi tauhid. Wa hadza khilafu ma alaihi ba'dun nas. Dan ini bersalahan. Maknanya Syekh nak sebut kat sini, kebiasaan golongan salafus salih, mereka akan menyembunyikan amalan kebaikan mereka, dan mereka tak suka amalan kebaikan mereka itu, maknanya untuk mereka ceritakan kepada manusia. Mereka kalau boleh sembunyikan, kan? Dan kalau mereka tak buat benda tu, mereka tak malu untuk kata aku tak buat, aku tak solat pun. Maknanya solat malam aku tak bangkit malam tu, aku tak solat malam. Maknanya dia tak mengaku perkara yang dia tidak buat. Allah musta'an. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan salaf terdahulu, dalam kalangan tabi'in, mereka dididik untuk menjaga keikhlasan. Sehingga mereka, kalau kita baca dalam perkataan-perkataan salaf, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan ramai lagi, sampai tahap yang nak bagi tahu seorang suami dia bangkit qiyamul lail, bangkit solat malam, isteri dia tak tahu. Sampailah berapa puluh tahun, sampailah nak dekat meninggal dunia baru tahu. Tak nak bagi tahu. Ada generasi yang terdahulu macam tu. Tapi kalau kita cerita benda macam ni zaman sekarang ni, orang akan kata khurafat lah, orang akan kata tak boleh pakai lah, khurafat lah. Pasal apa? Pasal kita dah berbeza dari sudut pengamalan, dari sudut ilmu, dari sudut iman, dari sudut ketakwaan. Orang zaman sekarang, kalau kita tak cerita apa yang kita buat pun dah pelik dah. Betul tak? Tak nampak pun dalam Facebook, tak nampak pun gambar, tak nampak pun. Mana bukti? Betul tak zaman sekarang? Pelik tak? Pelik. Allahul musta'an. Tak ada pun, tak buat kerja. Tak ada pun, pasal apa dia tak nampak dekat media sosial. Sekarang ni zaman semua orang nak kena tunjuk semua benda. Kalau orang tak tunjuk, dia kata tak ada bukti. Sampai tahap subhanallah, sampai tahap zaman, orang kata, istilah orang kata zaman budak. Zaman sekarang ni zaman budak TikTok, zaman budak apa, laser sunat lah, benda orang panggil gelaran tu. Tak, sampai tahap orang yang kita kata tak nampak, dia tak ada gambar bukti, kalau mengaji tak ada bukti apa yang pegang skor-skor apa panggil, graduasi, graduation, tak ada gambar graduasi, saya tak nampak. Ini membuktikan dia tak ada ilmu. Tunjuk dulu sijil, baru kami percaya. Kena tunjuk dululah zaman sekarang. Semua benda nak kena tunjuk. Kan? Sembang dengan asatizah kita, dia kata itu zaman sekarang. Kalau ikut zaman sekarang punya kriteria, semua benda nak kena tunjuk, maknanya kami hak mengaji dulu zaman yang tak ada media sosial ni lagi, ataupun tak berkembang lagi macam sekarang ni, duduk bertalaki, tak ada gambar pun, tapi betul-betul bertalaki, kan? Macam sembang Ustaz Adli, dia duduk di Yaman talaki. Dia kata zaman dia tu mana ada Facebook ke apa ke, media sosial, tak ada. Telefon tak ada pun, smartphone macam zaman sekarang. Jadi tak ada lah gambar bukti kata dia talaki. Tak ada gambar lah. Tapi zaman sekarang ni tengok pelik, setiap kali apa, datang ke majlis ilmu dan sebagainya, mesti kena ada bukti, mesti kena tunjuk gambar dan sebagainya. Kalau tak ada. Sampai tahap tu sekali. Maknanya nak bagi tahu, orang obses dengan gambaran luaran semata-mata.
Sampai ada baru-baru ni ada seorang syekh ni dia kongsikan satu gambar. Dia tunjuk gambar tu gambar palsu, kitab penuh AI. Tapi dia kata ni tipu. Sebenarnya tak ada gambar, sebenarnya hanya apa dia artificial intelligence, AI generate. Kemudian jadi gambar tu jadi gambar kitab. Jadi orang pun ingat orang banyaklah kitab dia. Rupanya AI punya kitab. Jadi Syekh tak salah ana Syekh Ahmad Al-Jauhari rasanya. Ulama daripada Al-Azhar, dia ada sebut dalam salah satu post dia. Di Telegram kalau tak salah, dia sebut maknanya menunjukkan zaman sekarang ni orang hanya tekankan pada gambaran. Orang nak kena tengok gambar. Kalau tak, macam saya akan tak ada bukti. Tak ada bukti. Jadi Allah musta'an. Itu kita kata zaman sekarang. Tapi zaman salaf dulu maknanya mereka berlumba-lumba untuk menyembunyikan amalan mereka. Kalau boleh orang tak tahu. Amalan-amalan kebaikan mereka itu mereka tak ceritakan. Sehingga tidak diketahui. Melainkan apabila Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala gerakkan pada hamba-hambanya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka tak suka perkara yang apa yang mereka tak buat tu dipuji. Itu kita kata zaman sekarang ni. Allah musta'an. Jadi kalau kita tengok balik, Syekh Uthaymin kata di sini maknanya ini adalah bersalahan dengan atau berbeza dengan orang yang ramai manusia. Ma'alaihi ba'duhum, sebahagian mereka yafrahu anna an-nas yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli. Berbangga, bergembira bila manusia menyangka mereka itu solat. Wa hadha min naqsi tauhid. Zaman sekarang ni bukan setakat tu lah, macam-macam sekarang. Kita tengok dulu ada yang buat qiyamul lail, qiyamul lail live, munajat malam qiyamul lail. Kemudian dia letak kamera, dia letak telefon dia tu. Ada seorang ustaz tu dia qiyamul lail maknanya live, bermunajat. Subhanallah, maknanya macam kita kata memang fail lah kalau kita kata, kalau kita tengok dari sudut tauhid, fail. Kalau maksudnya kelas maknanya kita mengaji akidah, maknanya dia orang fail sekali. Walaupun orang panggil ustaz, fail, maknanya gagal. Yang itu yang Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah sebut ketika kuliah beliau di Masjid Nabawi tentang orang-orang yang beribadat, yang buat ibadah umrah, yang datang ke Masjid Nabawi. Syekh Abdul Razak nampak depan mata dia ada seorang jemaah ni suruh sahabat dia ambil gambar dia tengah berdoa. Ambil gambar tu. Syekh sebut dalam kelas, ainur riya, kata Syekh, itu riya. Tapi sampai dekat kita ni macam-macam orang takwil. Kata inilah, itulah, inilah. Ustaz, macam ada anak pernah dengar ada orang dia solat kan, macam di Yaman, belum ambil gambar nak solat. Untuk benda ni untuk NGO kan. Jadi adakah benda tu boleh? Dia elakkan. Kalau melibatkan ibadat kita, dia elakkan. Walaupun untuk NGO. Walaupun untuk apa-apa alasan sekalipun. Tapi kalau NGO macam nak buktikan sumbangan tu sampai, mungkin boleh lah kita serahkan barang. Dia beza dengan apa? Apa dia, sedekah. Beza dengan infak. Infak dalam surah Al-Baqarah tu sebut apa? In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha aw tu'tuha apa dia fa huwa khairul lakum ya. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha aw tu'tuha al-fuqara. Macam mana ayat tu? In tubdul apa dia, kalau apa dia, subhanallah, fa ni'mahi,
In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Maknanya kalau kamu menzahirkan, in tuzhiru, tubdu maknanya tuzhiru sadaqat fa ni'mahi. Maknanya Allah Taala sebut kalau dizahirkan sedekah, maknanya dari sudut infak, maknanya itu baik. Kata para ulama, maknanya boleh menggalakkan orang lain untuk infak. Itu dalam infak saja. Adapun untuk Ibadat lain elakkan. kalau solat lebih lagi. Solat tu maknanya kita maknanya kalau sekadar tunjuk gambar, maknanya laporan, tu lain cerita. Untuk laporan, kalau kita ambil gambar, itu lain cerita. Maknanya untuk laporan apa pertubuhan dan sebagainya, dia ambil gambar untuk, dia bukan ambil gambar maknanya khusus, maknanya orang seorang individu, tapi dia ambil gambar ramai-ramai. Dua situasi tak, contoh kita pergi jemaah dekat tempat tu, orang tak solat, kita ambil gambar, tak ada masalah kan. Tak ada masalah secara umumnya, kita kata tak ada masalah. Tapi kalau dia kata hang tolong ambil gambar aku di belakang aku sebagai bukti. Yang tu dilihat maknanya apa dia punya dekat situ, sebab dia melibatkan ibadah yang khusus, ibadah yang kita kata hanya berhak untuk dia lakukan hanya untuk Allah, hanya kerana Allah, ibadah yang khusus kerana Allah. Maknanya kalau yang melibatkan ibadah khusus, yang kita kata adakah dalam Al-Quran yang ada yang menzahirkan apa dia kita kata dari sudut yang diizinkan dalam syariat, infak, infak. Kemudian solat solat Jumaat, Jumaat maknanya dari sudut syiar kan, yakni dizahirkan. Solat fardu, solat jemaah kan? Tak ada kita kata selain daripada itu, maknanya solat malam, kemudian solat kita yang solat sunat kita dan sebagainya. Kenapa? Apa keperluan untuk kita cerita? Maknanya apa keperluan? Kecuali macam yang tadi itu, kalau ada macam untuk laporan dan sebagainya, maknanya apa dia kita kata, atau perkara-perkara yang bersifat inilah kita kata maslahat yang apa dia rajih, yang tertentu, itu tidak mengapa. Macam orang pergi umrah haji itu, mereka ambil dari sudut gambar beramai-ramai, maknanya dari sudut laporan tadi, untuk sebagai rekod. Sebab kita kena faham zaman sekarang ni, gambar ni juga dia dah jadi macam catatan, sebab semua orang ada kamera. Betul tak? Maknanya sekarang ni kita, kalau dulu kita panggil diari kan, kita catat kita punya apa benda program kita, tapi sekarang ni gambar tu dah jadi keperluan. Betul tak? Jadi kita tak boleh nafikan, maknanya hatta sekarang ni kalau kita terlupa sesuatu perkara pun, kita akan check balik dekat gambar dekat dalam kita punya telefon untuk tengok maknanya tarikh. Sebab gambar sekarang ni bila kita dah tangkap tu, dia dah automatically simpan sekali dengan tarikh, timing, waktu dengan tepat, jamnya, minitnya, saatnya. Jadi kita tak boleh nafikan maknanya keperluan perkara tersebut. Cuma kena ada batasan lah. Kena ada batasan lah. Maknanya jangan sampai tahap maknanya boleh mengganggu keikhlasan ibadat khusus kita, ibadat kita. Maknanya ada limit lah. Sama jugalah macam perkara-perkara yang walaupun bukan ibadat, tetapi perkara adat yang kita kata tak berhajat untuk kita kongsikan. Contohnya macam zaman sekarang ni, orang bermudah-mudah, bukan kata ibadat saja dia nak tunjuk live. Sekarang ni romansa, rumah tangga pun dia nak tunjuk live juga. Dia nak tunjuk dekat satu dunia juga. Ini kita kata sampai tahap tu zaman sekarang ni. Sebab tu kita tak boleh meringankan ataupun kita tak boleh meremehkan perkara sebegini. Dia bermula daripada perkara yang penting, ibadah khusus kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau benda tu kita tak jaga, benda-benda lain tu orang akan makin akan bermudah-mudah. Sebab zaman sekarang ni dah sampai tahap
Hari-hari kita dengar ustaz-ustaz yang bagi peringatan, yang bagi nasihat, jangan tayangkan romantika rumah tangga tu, jangan tunjuk dekat media sosial apa semua. Hari-hari kita tengok, maksudnya dah jadi budaya yang tak baik. Budaya yang tak baik. Yang kita kata jadi normalisasi. Kan? Wallahul musta'an. Jadi itu antara perkara yang kita kena ada beza lah antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam dan orang yang tak beriman. Qari yang jadi imam, kemudian buat live, kan? Ya, itu kena tengok pada jenis ibadat dia. Maknanya kalau macam solat tarawih, solat fardu, maknanya ada keperluan. Maksudnya pihak masjid melihat ada keperluan untuk buat perkara tersebut, contohnya untuk menarik jemaah-jemaah di situ untuk menghadirkan diri, ataupun untuk memberikan peluang untuk jemaah-jemaah yang tidak hadir ataupun yang ada ini untuk mengikuti bacaan Quran dan sebagainya. Itu berdasarkan maslahah. Tapi kita tengok di Masjidil Haram sekarang ni dah tak buat dah, kan? Ke buat lagi yang solat tarawih yang latest? Ada ke? Still ada ke tak ada? Kebanyakan yang kita tengok recording, kan, rakaman. Tapi yang live tu tak salah ana, yang baru-baru ni ada ke tak? Rasa macam tak ada. Tak perasan live, kan? Sebab dah banyak, dah terlampau banyak, kan? Sebab kita tengok sekarang ni ada live, kan? Tapi itulah dia, ala kulli hal, benda tu balik pada kita kata maslahat, dari sudut maslahat. Tapi mimbab kita nak jaga dari sudut afrad, dari sudut individu tu, kalau dia nak jaga dia punya tauhid dia, memang dia kena elakkan. Tapi itulah kita kata berapa tak ramai orang yang cakna bab ni. Sebab dia dah jadi bermudah-mudah dah. Semua benda sekarang ni dah tak ada batasan dah. Semua benda dalam rumah dia, apa benda semua dengan isteri dia, apa semua dia cerita dekat media sosial sekarang ni, TikTok lah apa. Semua benda sekarang ni, wallahul musta'an. Sampai ibadat pun jadi sama juga, kan? Maknanya tak, kita kata zaman kita sekarang ni, maknanya zaman kita nak selamat daripada kamera orang pun tak boleh selamat sekarang. Betul tak? Pergi mana-mana orang. Betul tak? Kita pergi mana-mana sekarang ni, kita kalau boleh macam memang nak elakkan daripada pergi dekat tempat-tempat yang khalayak ramai. Sebab orang semua pegang kamera, kan? Apa sikit pun terus laju. Ini fitnah sebenarnya. Fitnah. Ana baru-baru ni ana bawa anak ana pergi satu tempat, taman. Kemudian ada dua orang, pakcik ni dengan makcik ni, dia bukan Islam lah, kan? Jadi bila dia tengok anak-anak kita ni, mungkin dia dua orang, kan, mak dia mungkin dah dia teringat cucu dia ke apa, kan. Jadi dia pun pergi dekat zaujah anak, dia kata boleh tak nak tangkap gambar, anak-anak. Zaujah anak kata tak boleh lah. Sebab kena jaga privasi lah, kan. Tak boleh dah suka-suka hati kita ambil gambar orang, maknanya tanpa kebenaran, maknanya penjaga dan juga orang tersebut. Sebab sekarang ni dah tak ada privasi, betul tak? Semua benda maknanya subhanallah. Itu kita pergi mana-mana pun, padahal kita bukan artis pun. Bukan artis pun, tapi dah jadi apa? Sebab tu kurangkan. Maknanya kalau boleh kita jaga etika. Yang paling penting jaga etika. Maknanya kalau boleh kita paling penting sekali adalah minta izin dulu. Sebab sekarang ni macam-macam. Orang tangkap gambar ni dibuat cerita lain, masuk macam-macam. Dah banyak dah kes. Wallahul musta'an. Sebab itu kita yang mengaji agama, yang mengaji sunnah ini kena tunjukkan contoh yang terbaik. Maknanya kita kena jelaskan, kita kena bagi, maknanya kena tekankan perkara-perkara ini. Maknanya
dalam konteks yang perkara yang paling besar, keburukan dia dalam konteks perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid tadi, contohnya perkara yang boleh membawa kepada riak, kemudian perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah, menyebarkan aurat orang dan sebagainya. Dah jadi bermudah-mudah dah sekarang. Subhanallah, kita pun susah nak elak tu, susah sekarang. Allahul musta'an. Kalau macam contoh pusat emergency kan, lanjungan ke apa, kadang dia nak ambil gambar pemandangan secara umum kan, untuk dia punya apa panggil, dia punya marketing ke apa. Marketing Tapi kalau tempat umum tu dia macam mungkin ada orang yang tak tahu dengan sempurna ke apa ke. So kalau macam dia nak apa, dia wajib tuntut setiap orang lain tu ataupun tak? Yang tak tutup aurat sempurna. Mungkin yang orang lalu-lalu dia asalnya nak ambil yang tapi sebab ada orang lalu-lalu, and then yang lalu tu mungkin tak tutup. Itu paling banyak orang bermudah-mudah. Maknanya kita ambil gambar, kemudian ada orang yang mungkin aurat tak sempurna dan sebagainya, kemudian kita sebarkan. Baik, sepatutnya itulah kita kata benda-benda macam ni macam nampak remeh kan, nampak macam alah apa benda ustaz ni mengarut kan, benda tu biar je lah. Tapi benda aurat kot kan, benda yang melibatkan maruah orang lain dan sebagainya, sekarang ni dia tak boleh jadi alasan dah, sebab sekarang ni macam-macam software yang boleh padam, boleh hilangkan, boleh edit dan sebagainya. Dia, maknanya bagi orang betul-betul kalau kita nak jaga tu, kita buang lah, elakkan daripada perkara-perkara yang boleh bawa kepada perkara yang haram, antaranya menyebarkan aurat orang lain kan. Dan banyak kali dah orang tanya macam mana juga dalam situasi yang ambil gambar beramai-ramai ketika ibadat kan, maknanya apa maksud dia. Sebab tu ana selalu tekankan, maknanya ketika kita buat ibadat tu kalau boleh elakkan, maknanya ambil live dan sebagainya, pesan. Setelah itu maknanya dah selesai apa semua tu, nak ambil gambar kenangan silakan. Sebab kalau kita kata tak boleh, susah pula. Ramai orang kata apa ni, syadid sangat sampai tak boleh langsung. Tapi kalau ikut fatwa ulama-ulama dulu, kalau tengok fatwa-fatwa ulama di Masjidil Haram yang lama-lama, memang keras, syadid. Tapi lah zaman sekarang ni kita kata dah pasal semua orang ada kamera dalam poket, tak boleh nak elak. Jadi kita yang kena jaga, kita yang kena jaga. Allah musta'an. Zaman sekarang ni kita kata, itu kata antara fitan kan, antara fitan, maknanya kita kata susah nak selamat daripada kamera orang tu, susah kan. Sebab tu kita kena hati-hati, maknanya maksudnya kita kata kena jagalah etika sebagai orang Islam, sebagai kita kata orang yang maknanya kita tidak bertindak dengan sebarangan lah. Sebab setiap perkara yang kita lakukan itu akan dihitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu tentang faedah ni kat sini. Wa hadza min naqsihi. Wa qaulu Husain rahimahullah laysa min babil mura'ah bal huwa min babil hasanat. Wa laysa kama yatruku at-ta'at khaufan min ar-riya' li'anna asy-syaitan qad yal'abu 'ala al-insan wa yuzayyinu lahu tarku at-ta'ah khasyata riya' bal if'al ta'ah walakin la yakun fi qalbika annaka tura'in nas. Ini penting juga tambih. Perkataan Husain rahimahullah ini tidak masuk dalam pengertian mura'ah. Mura'ah maknanya riak atau nak menunjuk, tetapi termasuk dalam pengertian kebaikan. Tidak seperti orang yang meninggalkan amalan-amalan ketaatan kerana takut riak. Kerana syaitan selalu mempermainkan manusia dan membuatnya memandang indah meninggalkan amalan ketaatan kerana takut riak. Lakukan sahaja amalan ketaatan, namun jangan sampai di hati anda terbersit melakukan riak. Janganlah sampai kita tahap sampai ada orang tu dia sangka buruk cepat kan. Ini pun tak bagus juga kan? Tak bagus juga. Maknanya ada setengah orang bila sahabat-sahabat kita ni memang kerja dia lah kena ambil gambar, macam contoh kita kata infak dan sebagainya, nak buat laporan dan sebagainya, nanti orang kata scammer pula. Okay. Jadi janganlah kita bersangka buruk. Bila ada sahabat-sahabat kita yang bertugas, yang ambil gambar untuk tujuan-tujuan macam ada maslahat tadi, janganlah kita kata dia orang ni riak pula kan.
nak buat infak dan sebagainya, ada juga perkara-perkara yang diizinkan macam tadi. Maknanya bukan kita kata tak semua orang yang ambil gambar tu terus kita boleh hukum riak. Tak. Cuma itulah kita kata kena perincikan. Kena perincikan. Jadi sama juga macam Husain ini, bukan bermakna bila dia cakap dia tak solat tu dia nak riak pula. Dia tak sama dengan orang yang meninggalkan amalan ketaatan kerana takut riak. Sebab orang yang tinggalkan ketaatan kerana takut riak, sebenarnya dia riak. Itu kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tarkul amal min ajli nas riak. Meninggalkan amalan, maknanya kita tak beramal kerana manusia, pun riak juga. Tinggalkan amalan kerana takut manusia kata, pun riak juga, boleh jadi riak. Maknanya kata Syekh Utsaimin di sini, syaitan selalu akan mempermainkan. Yang ni maknanya syaitan kerja dia lah, yal'abu 'alal insan. Dia akan datangkan keraguan, dia akan memperhiaskan untuk seseorang tu. Dia kata last sekali dia kata takut, orang kata takut ini takut itu, last sekali dia pun tak beramal. Contoh, dia pun tak buat kerja tadi, ataupun dia pun tidak infak, contoh benda-benda yang diharuskan tadi, dia pun tak solat, contoh, tak. Maknanya dia terus lakukan ketaatan. Kata Syekh di sini, if'alit ta'ah, buatlah ketaatan, walakin la yakun fi qalbika annaka tura'id nas. Tapi hati-hati jangan sampai di dalam hati anda itu adanya perasaan riya. Maknanya itu semua berbalik kepada hati kita, berbalik kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sebab itu jangan kita cepat menghukum mana-mana saudara kita, ikhwah kita yang beramal, maknanya yang mereka menunjukkan contoh yang baik. Contoh macam ada, kita tak nafikan peranan media sosial dalam membentuk ataupun dalam memberikan sesuatu yang positif. Dari sudut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini dari sudut dia menunjukkan contoh yang terbaik untuk orang mencontohi. Maknanya ada perkara-perkara yang melibatkan konten, maknanya pencipta kandungan yang dia bukanlah kita kata bila dia tunjuk dekat kamera apa yang dibuat kebaikan itu kita boleh terus hukum dia terus riak. Tidak juga. Ada perkara yang contoh min ajli ta'lim, untuk mengajar manusia. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar menunjukkan cara solat. Jadi kat situ ada perkara-perkara yang diizinkan untuk kita menzahirkan dari sudut pengajaran, ta'lim dan sebagainya, maka tak ada masalah. Sama juga dalam konteks dia bual bicara kan, maknanya dialog dan sebagainya yang dibuat, maknanya yang dilakonkan semula dan sebagainya itu dengan tujuan untuk ta'lim, untuk dakwah, untuk memberikan pengajaran, pun tidak termasuk dalam kategori yang dilarang lah. Maknanya dia adalah diharuskan. Dia kena tengok pada tujuan, maqasid, tujuan sesuatu perkara itu perincian dia. Baik. Maknanya kalau kita pergi ke masjid, kita nak buat solat sunat, lepas tu kita terlintas kata ini orang tengok, so itu adalah riak. Kita tinggalkan. Kita tak buat. Kita pun tak buat. Riak. Itu riak. Riak. So, macam mana kita nak atasi tu? Atasi maknanya terus membuat, jangan peduli. Maknanya macam Syekh Utsaimin kata, if'alit ta'ah, maknanya buat ketaatan tu tapi berwaspada. Maknanya kalau kita tak didik jiwa kita untuk paksa diri kita untuk buat ketaatan, bila lagi? Sebab syaitan memang tak sukalah kita beramal. Dengan dia sebab kita kena faham, syaitan ni dia akan datangkan waswas, dan dia akan datangkan tazyin, dia akan hiaskan perbuatan kita tu. Dia kata kalau kamu buat ni, orang akan kata sekian, lalu kita tinggal amalan tu. Padahal amalan tu adalah amalan yang baik, amalan sunnah. Kita solat sunat, maknanya kita tinggalkan kerana takut orang kata, tak. Last sekali kita balik rumah tak solat ke? Betul tak? Syaitan berjaya. Jadi kalau kita nak buat, dia macam ni. Tips dia, amalan ketaatan, kalau kita nak buat, kita dah ada azam, terus buat. Pedulikan apa yang maknanya perasaan dan sebagainya. Kalau ada perasaan kata macam tak nak buat,
Sebenarnya itu datang daripada lammatus syaitan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, lammatus syaitan maknanya dia adalah bisikan syaitan yang menyeru kita untuk meninggalkan kebaikan. Contoh nak infak kan, kita dah keluar contoh RM100 nak masuk dalam tabung, kita takut riak lah, lepas tu kita simpan balik, lepas tu tak terlupa ke apa ke, betul tak? Nampak tak? Dia syaitan ni dia nak dia memang dia akan cuba untuk halang kita untuk buat kebaikan, dan dia akan datangkan was-was tu. Sebab itu antara petanda kalau kita tinggalkan amalan ketaatan kerana takut manusia, kerana takut atas alasan takut riak. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, memang itu riak. Sebab kita tinggalkan amalan kerana manusia, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Dia tinggal kerana manusia. Maknanya buat kerana manusia pun riak, tinggal kerana manusia pun riak. Sebenarnya kita buat je, kita buat sebab perintah Allah. Kita sendiri yakin maknanya kita buat ni bukan orang tengok ke apa, memang aku tahu sunnah. Solat sunat maknanya sunnah. Aku takut lagi kalau aku balik rumah aku tertidur, saya tak sempat nak solat contoh. Maknanya segera kan. Lainlah kalau kita dah memang biasa maknanya solat sunat di rumah, tak ada masalah, kita tangguh, bukan kerana memang kita akan buat, tak ada masalah. So itu bergantung pada maknanya apa yang kita, macam Syekh Uthaymin sebut tadi, buat ketaatan tapi berwaspada kan? Maknanya itu kita kena hati-hati. Permainan syaitan ni sangat halus, tipu daya dia sangat halus. Wallahul musta'an. Baik, perkataan Husain kata ludirtu. Apa maksud ludirtu? Aku disengat binatang berbisa. Maksudnya aku disengat kala jengking atau yang selainnya. Tak disebut dalam hadis tersebut binatang apa, tak disebut. Nampaknya sengatannya parah kerana membuatkannya tidak boleh tidur. Tu kata Syekh, li'annahu lam yanam minha, tak boleh tidur. Allah musta'an. Kadang-kadang kita tak sedar binatang apa ya sengat kita. Tengok-tengok dah bengkak. Kita tak tahu binatang apa. Kan? Allah musta'an. Baik. Kemudian perkataan Husain rahimahullah, irtaqaitu, artinya istarqaitu. Ini memang irtaqaitu maknanya, kata Syekh Uthaymin, memang maknanya istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Bukan aku ruqyah, maknanya memang aku meminta untuk diruqyah. Kerana wazan ifta'ala maknanya sama dengan istaf'ala. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz istarqaitu. Tengok tadi anda baca yang terjemah, anda baca macam tu saja, anda kata irtaqaitu, maknanya minta, maknanya ruqyah. Dia jampi sendiri. Kalau kita tak rujuk penjelasan ulama, tak betul lah. Sebab tengok Syekh Uthaymin dibawa dengan lafaz dalam riwayat Muslim. So nampak lafaz dalam riwayat Muslim menjelaskan lafaz dalam riwayat ini. Istarqaitu maknanya irtaqaitu, maknanya istarqaitu. Sebab itu pentingnya hadis ini kita kena faham dengan menghimpunkan riwayat. Kalau kita faham satu hadis tu dengan satu hadis, kita takkan dapat tafsiran dia. Nampak? Istarqaitu maknanya dia minta diruqyah. Dia minta diruqyah maknanya dia minta ada sahabat dia ataupun saudara dia untuk tolong jampikan dia, ataupun keluarga dia ke yang terdekat, ataupun isteri dia ke, boleh jadi tak disebutkan dalam hadis ini. Baik, perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah, muka surat 124 tu, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membuatmu melakukan hal itu, apa yang mendorongmu. Maksudnya Sa'id bertanya, apa sebabnya engkau meminta untuk diruqyah. Kemudian perkataan Husain, hadithun haddathanahu Sya'bi. Husain jawab, kerana satu hadis yang telah diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ini menunjukkan, ini penting, kaum salaf radhiyallahu anhum saling berbincang di antara mereka untuk mencapai hakikat yang sebenarnya. Sa'id bin Jubair tidak bermaksud mengkritik orang tersebut, tetapi bermaksud untuk bertanya dan ingin mengetahui rujukan dan sandarannya. Jadi kita hari ini kalau kita tanya, apa rujukan kamu, apa sandaran kamu, apa dalil kamu, salah ke? Salah ke? Ini adalah kebiasaan salafus salih, antaranya Sa'id bin Jubair. Dan sahabat-sahabat Nabi pun sama macam tu juga. Kalau kita tanya kawan kita, dia bawa satu kenyataan atau dia share satu
apa dia hadis ke apa, kita pun tanya dia hadis ni sahih ke tak, salah ke? Tapi zaman sekarang ni kalau tanya dalil terus kena cak. kena terus cak kata ni pok-pok ni, kalau tanya dalil tanya sumber terus kena cak Wahabi terus. Allah musta'an. Tu kita kata tanya dalil pun tak boleh. Allah musta'an. Tak betul lah. Maknanya memang itu kebiasaan, tak menjadi masalah. Cuma kita kena bezakanlah maknanya dari sudut akhlak kita dalam bertanya lah. Maknanya mungkin laras bahasa kita yang kita gunakan untuk bertanya tu perlu kita jagalah. Dari sudut mungkin guru kita dan sebagainya, mungkin dia kadang-kadang tu kita tanya dia mungkin dalam keadaan dia sibuk dan sebagainya, tak sempat dia nak rujuk, buka rujukan dan sebagainya. Kadang-kadang dia tergesa-gesa dan sebagainya, bagi masa dan sebagainya, tak jadi masalah. Maknanya kita kena raikan jugalah keadaan. Itu disebutkan dalam kitab-kitab berkenaan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu, antaranya dalam memberikan soalan atau bertanyakan soalan dan sebagainya. Itu penting juga. Baik, jadi tak ada masalah kalau kita tanya rujukan dan sandaran. Baik, itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, sabda Nabi SAW, la ruqyata, maknanya hadis yang Husain bin Abdul Rahman diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, daripada Buraidah Ibn Al-Hasib, Buraidah kan, Buraidah Ibn Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis itu la ruqyata, tidak ada ruqyah, maksudnya tidak ada bacaan tertentu atau meminta dijampi bagi orang sakit atau orang yang terkena gangguan, illa min ainin, kecuali dari penyakit ain. Penyakit ain oleh kalangan orang awam disebut nahatah. Kata Syekh Utsaimin di sini, nahatah, wa ba'duhum yusammiha an-nafsu wa ba'duhum yusammiha al-hasad. Sebahagian juga ada menyebutkan nafs dan sebahagian lain menyebutkan hasad. Ain adalah tatapan mata orang yang dengki. Hasad yang berjiwa tidak baik. Dengan cara tertentu tatapannya, yakni pandangannya itu menimbulkan pengaruh pada mangsa ataupun korban yang dia lihat. Tatap tu maknanya dilihat. Itu maksud ain. Yakni ada orang Arab sebut nahatah, orang Arab sebut an-nafs, orang sebut al-hasad. Dalam Quran Allah kata min syarri hasidin idza hasad. Kalau nama dia base daripada dalam Al-Quran, hasad lah. So hasad ni boleh kita kata boleh disampaikan melalui pandangan mata yang memberi pengaruh. Ini disebut ain. Penyakit ain ni dia bukan, kita jangan faham penyakit ain ni dia penyakit yang khusus, maknanya dia ada penyakit khusus yang ada maknanya ada simptom yang tertentu dan sebagainya. Tidak. Ain ni dia dinamakan penyakit tu penyakit ain kerana dinamakan bersempena dengan wasilah yang menyampaikan penyakit tu. Penyakit dia sebenarnya tak ada batasan. Tak ada batasan. Maknanya dia tak ada kita kata suhu dia mesti kena 70 darjah Celsius ke, apa simptom dia, tak ada. Carilah mana-mana doktor ke apa, tak boleh. Dia tak boleh tahdid, dia tak boleh tetapkan. Sebab ain ni dinamakan ain kerana dari sudut penamaan wasilah kesan penyakit itu sampai kepada mangsa yang dilihat. Dan Nabi SAW kata al-ainu haqqun. Ain ni memang benar. Penyakit ain ni memang, penyakit ain ni kita kena faham. Maknanya Nabi SAW bagi tahu dekat kita, sebagaimana yang Syekh Utsaimin jelaskan di sini, maknanya pandangan mata orang yang hasad, nafsuhu khabithah. Syarat dia, orang tu dia hasad, dan yang kedua, jiwa dia adalah jiwa yang keji, khabithah, orang jahat. Orang jahat, khabithah. Nafsuhu khabithah maknanya orang tu orang jahat. Orang yang jahat ni maknanya orang fasik, orang yang musyrik, orang yang jahat lah. Nafsuhu khabithah maknanya jiwa dia itu, nafsu ataupun jiwanya itu adalah jiwa yang tidak baik. Khabithah ni merujuk kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang jahat, fusaq, fujjar, saharah, kuhan, boleh jadi dia dukun, bomoh, pawang, orang-orang jahat. Pandangan direct ke tengok gambar ke macam mana? Dia boleh berlaku dalam
sama ada secara direct ataupun secara maknanya melalui pandangan gambar itu perlukan dalil yang khusus. Ana wallahu taala alam, la adri. Kalau kata pandangan gambar tu wallahu taala, tapi dari sudut apa yang pengalaman masyayikh yang ceritakan dari sudut gambar pun ada pengalaman orang yang terkena juga melalui gambar. Dan boleh jadi benda tu ada terkait dengan sihir dan sebagainya. Ain ni dia bukan penyakit sihir, tapi dia adalah salah satu wasilah yang digunakan oleh orang-orang jahat untuk mendatangkan keburukan kepada orang-orang yang mereka nak sampaikan ain itu, maknanya sampaikan apa dia pengaruh itu. Mata yang hasad, boleh jadi juga mata yang kagum. Ain ni juga dia bukan terbatas pada hasad. Walaupun sebahagian ulama membataskan pada hasad, tetapi ada juga riwayat yang menunjukkan daripada salaf, ia juga boleh berlaku disebab pandangan yang kagum, pandangan ta'ajub, dan kagum pun boleh. Itu kita kena faham. Dan dalam kitab-kitab tafsir ada sebut satu riwayat tentang bagaimana Nabi SAW pernah ada dalam kalangan kaum musyrikin, mereka cuba bertemu dengan seorang lelaki yang nafsuhu khabithah, yang sangat dahsyat, dia ni jahat, dalam kalangan salah seorang dalam kalangan kabilah Arab yang khusus. Mereka bertemu dengan orang ni, mereka suruh dia tengok Nabi Muhammad SAW untuk menimbulkan kesakitan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Ta'ala jaga. Itu antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Yahya al-Muallimi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan kalau kita sesama sahabat Bismillah. kadang-kadang dia puji anak kita kan, dia handsome ataupun dia ni hebat, pandai, tentu kan juga. Kita risau sebab kita takkan nak sembunyi di rumahnya, kadang kita keluar makan di kedai, walaupun menteri tak bagi makan di kedai, tapi dia puji kan. Kalau Muslim kita kata sebutlah Masya Allah, jadi dia akan dengar. Tapi kalau kita kata pada Cina kafir kan, you punya anak banyak cantik walaupun you tak cantik kan, kita takkan nak kata cuba sebut Masya Allah kan. Dia kata dia kata aku bukan Islam, kenapa aku nak ikut ajaran hang? Kita nak lindungi anak kita daripada ain. Boleh tak bila dia cakap tu kita sendiri pun terus cepat-cepat ya. Itu antara sebab itu sebelum kita keluar rumah tu baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Batu u'izuka bikalimatillah. Dibacakan isti'azah tu kepada anak kita, lindung siap-siap, protect. Itu antara yang disyariatkan. Mana kita protect siap-siap. Kita protect siap-siap. Kemudian lepas tu nak berlaku apa semua tu Allah Ta'ala akan jaga. Ihfazillah yahfazka. Memang benda tu kita tak nak elak. Kalau tak duduk rumah je tak buat keluar, maknanya tak sampai tak syariat Islam ni lah taklah sampai kita ni kena takut. Macam tapi itulah kita tengok teori konspirasi pun dia cakap je kan. Tapi tak, kita nak bagi tahu janganlah sampai kita ni takut sampai macam paranoid. Macam teori konspirasi tu kan. Sampai semua benda konspirasi. Semua benda kita kata sampai tahap gempa bumi di Maghribi baru ni pun dia kata itu semua tu harb lah, apa benda daripada alat mengarut macam tu. Maknanya sampai tahap kita kata paranoid, sampai tak jangan, maknanya syariat kita tak suruh sampai tahap tu. So kita maknanya jaga apa yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW dah perintahkan. Baca zikir-zikir, azkar pagi dengan petang tu jaga untuk kita dengan anak-anak kita. Apa yang kita baca dalam zikir kita itu juga mewakili anak-anak kita. Sebab dalam tu ada apa yang
khitab yang menunjukkan apa yang kita minta kepada Allah supaya lindung anak di keluarga kita dan sebagainya, harta benda kita dan sebagainya, semua tu dah termasuk. Sebab itu penting maknanya protection daripada sunnah tu, maknanya azkar, zikir pagi petang dan sebagainya, itu kita kena jaga. Itu dia punya solution dia, kan? Apa dia, Allah Taala alam. Baik, jadi dia bukan sebatas hasad saja, pandangan mata itu boleh jadi daripada yang kagum dan sebagainya. Sebab itu kita disyariatkan untuk apabila melihat perkara-perkara yang kagum ni, untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua tu antara perkara yang sangat pentinglah untuk kita menolak keburukan dan juga perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, kata Syekh lagi di sini, wahia nadhratun min hasidin. So memang ada disebutkan dalam oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Mu'allimi, kalau anda tak salah, disebutkan satu riwayat yang berkenaan dengan orang musyrikin dulu, mereka mencari orang yang jahat untuk mengenakan ain tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita zaman sekarang ni, maknanya itu sebab kita kena betul-betul jaga maknanya dia daripada pandangan-pandangan yang jahat ni, maknanya dengan kita menutup apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita tutup. Antaranya adalah aurat, kita kata ahli keluarga kita, anak kita, anak perempuan kita, isteri kita, semua tu kena dijaga dan dipelihara. Baru-baru ni ada orang kongsikan dengan Ana satu post screenshot, tak salah Ana, dia tunjukkan macam mana seorang lelaki ni dia tunjuk gambar isteri dia, kemudian orang yang komen tu dengan komen lucah. Itu contoh, maknanya itu contoh nak faham macam mana pandangan mata yang jahat. Itu kita kata yang kita nampak. Tengok, dahsyat. Zaman sekarang ni maknanya kalau kita tengok memang teruk. Maknanya sampai tahap orang tu walaupun yang ditunjukkan gambar tu isteri dia tu tutup aurat dah. Tutup aurat dah. Kan? Walaupun kita kata tak sempurna dan sebagainya, tapi dah kira tutup aurat lah. Maknanya dah tutup. Tapi orang yang jahat ni sentiasa akan mencari kejahatan, sentiasa akan memikirkan perkara yang jahat. Sebab tu memang kena jaga. Benda-benda macam ni kita kata sangat bahaya. Wallahul musta'an. Apa kita kata orang yang dalam Quran disebutkan, dalam surah Al-Ahzab tu disebutkan tentang orang yang ada penyakit dalam hatinya. Yang mereka yang penyakit ni, kata salaf, dalam hatinya mereka yang ada penyakit syahwat. Penyakit syahwat, maknanya dia bahaya. Kita tengok masa ni bahaya. Maknanya kena pesan-pesan, pakat pesan-pesan lah dekat kita punya keluarga dan sebagainya, anak perempuan kita dan sebagainya, kurang-kurangkanlah ataupun kalau boleh tak perlulah kita kata upload gambar-gambar dan sebagainya. Maknanya dari sudut kita kata perkara itu boleh membawa kepada perkara-perkara macam tadi tu. Maknanya orang mata-mata orang yang jahat tadi. Wallahul musta'an. Memang kita tengok tu memang kita kata Wallahul musta'an. Wa alaihi atuklam. Memang apa yang berlaku pada kita tengok sekarang ni pun, benda-benda yang pelik-pelik ni macam makin menjadi-jadi. Wallahul musta'an. Sebab tu kita kena jaga, pakat-pakat jaga. Baik, keluarga kita. Dan beri pesan tentang masalah menundukkan pandangan. Kalau kita baca dalam zaman kisah Nabi Musa alaihi salam, tentang dia disebutkan oleh dua orang puteri Syuaib yang dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan Nabi Musa alaihi salam ni qawiyyun amin. Disebutkan bapa dia kan, maknanya ambillah Musa sebagai pekerja, kerana Musa ni qawiyyun amin, kuat dan juga amin, amanah, jujur, integriti. Kalau kita buka tafsir Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullah, Mujahid bin Jabar tafsirkan al-amin kat situ, amin, amanah dekat situ. Musa alaihi salam ketika bantu dua orang puteri Syuaib, dua orang perempuan tersebut,
Musa menundukkan pandangannya. Subhanallah. Nabi Musa menundukkan pandangannya daripada melihat dua orang wanita yang dia tolong. Maknanya tak ambil kesempatan. Tak ambil kesempatan. Kalau sekarang ni kita terjemah amin tu integriti, orang hanya tengok dari sudut apa? Tak rasuah apa dia. Tapi salah dulu, integriti ni dari sudut menjaga pandangan. Lelaki menjaga pandangan daripada melihat daripada wanita yang ajnabi. Tapi sekarang ni itu tak dikira integriti. Itu bagi mereka dia kata itu dah dia tayang, kita kena tengok tu zaman sekarang. Allah musta'an. Kadang-kadang tak dikira macam memperolok-olok agama, macam selalu mengatakan pandang pandangan yang pertama tu digunakan rezeki. Lepas tu janganlah toleh, jangan pejam-pejam, tengok macam tu. Yang pertama rezeki. Lepas tu dia tambah lagi, alah kita manusia ada nafsu, jangan ada buat macam malaikat. Ini sembang. Ya, itu maksudnya kena hati-hatilah. Kalau sampai tahap dia bermudah-mudah dengan benda yang mungkar, benda yang maksiat, maknanya ada masalah. Ada penyakit dalam hati. Dalam hati maknanya termasuk dalam penyakit syahwat. So itu kita kata kita tak nafikan. Benda tu memang banyak. Wallahul musta'an. Sebab tu memang susah. Maknanya sekarang ni kita tengok macam-macam sekarang ni berita ni memang menggerunkan kita. Dan apa yang orang cerita dekat kita dan sebagainya macam-macam sekarang ni. Dah tak selamat, maknanya sampai tahap kita kata nak, subhanallah, macam susah sangat kita nak percaya zaman sekarang ni. Maknanya tak ada batasan. Sebab orang kita kata kalau dia jaga kat luar pun, dekat ni dalam phone dia ni ada banyak lagi benda yang maknanya yang dia tak boleh nak jaga pandangannya. Allah musta'an. Maknanya memang betul-betul kena mujahadah. Kena mujahadah betul-betul. Allah musta'an. Memang kita pun kita kata memang apa yang kita kena lakukan adalah kita menyebarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah semampu mungkin. Maknanya memberikan peringatan tentang masalah-masalah yang sedemikian rupa. Sebab itu Nabi Musa AS dia tundukkan pandangan. Maknanya nak bagi tahu, tak ambil kesempatan. Nak bagi tahu amanahnya para nabi. Kan? Amanahnya para nabi. Tapi kita zaman sekarang ni kata kan? Nguratlah kan? Kena nguratlah, maknanya untuk berkenal-kenalan dulu. Tu masalah. Kita kata masalah. Kan? Wallahul musta'an. Dan benda tu dah jadi normal dinormalisasi dah dalam zaman sekarang kan. Baik. Jadi pandangan mata illa min ainin. So daripada pandangan mata ni pada pandangan hasan. Maknanya ruqyah tidak ada ruqyah kecuali illa min ainin, kecuali dari ain. Au humatin. Au humatin atau sengatan haiwan berbisa dengan dhammah pada huruf ha. Apa dia humah, humatin, dan fathah pada huruf mim tanpa tasydid, bukan hummah, humatin, humah, iaitu segala haiwan yang beracun, yang berbisa. Maknanya aku disengat salah satu haiwan beracun, dan kalajengking termasuk salah satu haiwan yang beracun. Itu kemungkinannya, kalajengking. Kan? Baik. Kemudian yang berikutnya, Sa'id bin Jubair lantas berkata, bila Sa'id bin Jubair dengar riwayat tu, Husain bin Abdul Rahman bawa riwayat Ibn Abbas tu, Buraidah, riwayat tersebut, la ruqyata illa min ainin aw humah. Apa Sa'id bin Jubair punya reaksi dia? Sa'id bin Jubair kata, beliau kata apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Situ kena garis, dan itu kena jadikan pegangan kita, dan kena jadikan satu kaedah. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Maknanya apa dia, baiklah, sungguh sangat baiklah bagi orang yang dia melakukan, dia berhenti kepada apa yang telah dia dengari. Manintaha ila ma sami'a. Orang yang merujuk pada hadis yang dia dengar adalah orang yang melakukan kebaikan. Qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Maknanya orang yang dia
berhenti pada apa yang dia dengar dan dia amalkan hadis yang dia dengar yang sahih daripada Nabi SAW, lalu dia beramal dengan satu hadis yang dia dengar itu adalah terbaik. Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Sudah baik. Jadi kalau kita jumpa ada sahabat kita yang dia beramal dengan satu hadis, kita tahu dia beramal dengan satu hadis, maka kita kata kat dia qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Kalau dia tahu satu hadis dia, walaupun kita tahu kita ada hadis yang boleh membantah dia, tapi disebabkan dia telah beramal dengan hadis, maka kita jangan kacau dia. Maknanya itu Sa'id bin Jubair ajar kita, maknanya cukuplah, maknanya baguslah kamu amalkan itu. Contohlah, kita tahu ada orang yang dia pegang, katakan dia pegang, memang dia pegang, contohnya dia pegang siwak itu dengan kayu siwak, kan? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Contoh dia pegang satu hadis tu, kemudian kita tengok dia beramal dengan hadis tu sungguh-sungguh. Jangan kita kacau dia, kita kata kat dia aku ada hadis, aku ada tafsiran, tak, biar dia. Qad ahsana ila man intaha ila ma sami'a. Maknanya cukup. Nampak? Kalau ada sahabat kita yang beramal dengan satu hadis, maknanya dia tak kacau orang lain dan dia tak ada salah faham, dia tak ada bawa tafsiran yang sesat ke, tak bawa kekeliruan ke apa ke, cukup. Jangan kita kacau dia. Maknanya bagus. Kan? Ada sahabat kita yang mungkin dia nak beramal dengan satu hadis tu, kan? Maknanya dia dah sampai pada hadis yang sahih tu, dia beramal dengan hadis tu, maknanya kita pun tengok bagus dia beramal. Jangan kacau dia. Maknanya kita cakap dia dengan yang baik. Maknanya kita puji dia. Kecuali kalau ada sesuatu perkara yang ada ta'arud, ada percanggahan yang mungkin boleh berlaku, maka kat situ perlu kita perjelaskan. Maknanya kena rujuk pada ahli ilmu, kena rujuk kepada penjelasan ahli ilmu. Kecuali kalau ada hadis yang mungkin dilihat satu hadis ini bercanggah dengan riwayat yang lain, maka kat situ perlu ada tarjih daripada ahli ilmu. Itu lain cerita. Tapi kalau orang tu dia dah amalkan itu, cukup lah. Nampak? Buat apa kita nak pergi kacau dia? Kan? Wallahu musta'an. Baik. Dengan demikian, Husain bersandar pada hadis tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau sengatan haiwan berbisa beracun. Maka hadis ini menunjukkan bahawa ruqyah untuk penyakit ain, sengatan dan haiwan berbisa itu memberikan manfaat, dan ini perkara yang sudah terbukti, mujarrabah. Sudah terbukti maknanya dari sudut pengamalan. Baik. Kemudian tengok Sa'id bin Jubair, beliau bawa satu hadis. Walakin dia kata haddatsana Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair kat sini dia maknanya dia bertindak memuji tindakan Husain bin Abdul Rahman yang beramal dengan hadis tersebut. La ruqyata illa min 'ainin aw humah. Maknanya Husain bin Abdul Rahman tadi dia beramal dengan hadis tadi, dia pun minta tolong keluarga dia ataupun sahabat dia tolong jampi dia sebab dia kena sengat. Sebab Nabi kata la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Tidak ada ruqyah melainkan daripada disebabkan oleh apa dia, ain atau penyakit ain ataupun humah, sengatan berbisa. So adakah bermaksud dekat sini selain daripada penyakit ain atau kena sengatan binatang berbisa tak boleh ruqyah? Adakah maksud dia itu? Tidak. Penyakit ain kat situ termasuklah perkara yang lebih berat daripada penyakit ain. Nabi SAW beritahu la ruqyata illa min ainin aw humah. Maknanya kat situ bukan bermaksud Nabi membataskan penyakit ain saja, maknanya penyakit lain tak boleh. Ulama tak faham macam tu. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, Nabi SAW kena sihir. Siapa yang ruqyah Nabi? Jibril turun dan ajar Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk meruqyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi.
Maknanya bukan sebatas penyakit ain saja. Maknanya kalau orang yang mashur, orang yang terkena sihir, boleh tak ruqyah? Boleh tak minta di ruqyah? Boleh. Cuma di sini kita kena faham. Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau bawakan hadis Ibnu Abbas untuk menjelaskan tentang topik kita, menjelaskan bab ini, iaitu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, yang mana dalam hadis tersebut secara ringkasnya Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi SAW, maknanya Nabi SAW memberitahu tentang, Nabi diperlihatkan tentang umat-umat. Dan ada dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan kelompok yang besar dalam kalangan manusia, iaitulah 70,000 orang yang mereka masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dekat situlah poin dia. Bila Nabi bagi tahu macam tu, sahabat-sahabat malam tu balik, mereka bincang siapa 70,000 tu. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW bagi tahu mereka itu adalah orang yang antaranya yang tidak la yastarqun, mereka yang tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk dijampi. Jadi Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau maknanya nak bagi tahu dekat sini, dekat Husain bin Abdul Rahman, aku ada satu ilmu yang engkau tak tahu. Maknanya aku ada satu riwayat yang engkau tak tahu. Yang engkau tahu satu riwayat, bagus, engkau amalkan riwayat itu betul. Sa'id bin Jubair tak kata engkau salah. Sa'id bin Jubair kata tak boleh. Tak kata tak boleh, kamu tak boleh ruqyah, tak. Sa'id bin Jubair kata qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus, kau dah beramal dengan hadis Buraidah. Bagus. Kau dah berhenti pada dalil, kau ada dalil. Bagus, ahsan. Tapi aku ada satu yang engkau tak tahu. Yakni 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, sifat mereka yang Nabi jelaskan antaranya mereka merealisasikan tauhid, tahqiqut tauhid, mereka tidak minta di ruqyah, la yastarqun. Nampak? Adakah bermaksud Husain bin Abdul Rahman tadi salah, ataupun hadis dia tu salah, ataupun pemahaman dia salah, ataupun apa yang dia ceritakan tentang apa yang dia pegang itu salah? Tidak. Maksudnya di sini kita akan tengok, Syekh Utsaimin akan bahas lagi panjang dan kita akan sambung nanti insya-Allah. Cuma dekat sini secara ringkas ya, kita akan tengok nanti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah akan ceritakan satu persatu riwayat ini. Penting riwayat ini. Cuma kita nak suka untuk tarik perhatian hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini, zaman sekarang ini, kita berhadapan dengan golongan yang bermudah-mudah membuka pintu ruqyah, terlampau bermudah-mudah membuka pintu jampi dan ruqyah, sehingga dijadikan hal tersebut sebagai perkara yang diniagakan, dan ini perkara yang tak baik. Dan hari ini kita tengok banyak golongan-golongan yang peruqyah ini, mereka menjadikan hal tersebut sebagai, kita nak cakap lebih pun mereka kata nanti kacau rezeki mereka. Dan tapi kita kena bagi tahu, sebab kita mengaji tauhid. Sebab benda ni antara yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang mungkar, yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, yakni perkara yang membuka pintu-pintu keburukan, membuka pintu bid'ah, yang meluas-luaskan. Maknanya sikit-sikit jampi, sikit-sikit jampi, sikit-sikit jampi. Kalau ada sakit sikit, anak tak dengar cakap sikit, terus jumpa ustaz suruh jampi buat air, contoh. Walaupun sekarang ni alhamdulillah dah makin kurang, tak ada lah benda-benda, tapi sekarang ni orang masih lagi menyebarkan. Maknanya sampai tahap mana ada tertengok baru ni, ada seorang sahabat tunjuk, dia kata sampai tahap datangkan keraguan tentang apa, kalau tengok duit shilling kan, duit shilling tu ada lebam-lebam tu tanda duit shilling tu kena sihir. Lepas tu orang pun takut, orang pun rujuk dia, betul ke kena sihir dan sebagainya. Kemudian mimpi, tafsir mimpi, dia boleh selamba, dia kata kalau mimpi ular hitam confirm sihir. Ini sebenarnya adalah pembodohan,
Yang ini membodohkan masyarakat, maknanya menipu. Sebab kita kata benda-benda macam ni kerana terlampau meluah-luahkan. So kita kena faham, bila hadis tu maknanya, tengok kalau kita faham satu riwayat saja, macam keharusan ruqyah, tapi kita tak cuba untuk faham lagi dengan hadis yang lebih sempurna, maknanya dari sudut kita nak mengajak orang untuk mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid. Maknanya Nabi kata mereka itu tidak minta diruqyah. Bayangkan 70,000. Ana dengar ceramah, ada seorang ustaz ni, dia ceramah 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Dia tak sebut pun yang minta ruqyah tu. Dia hanya cerita cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad. Orang pun tak tahu. 70 yang antaranya tak minta ruqyah. Sebab tu kalau kita meremehkan pengajian akidah, kita tak tahu benda tu. Kita tak tahu maknanya ciri-ciri orang yang nak dapat, maknanya masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab tu, antaranya mereka tidak ruqyah tu kerana apa? Tidak minta diruqyah, bukan tidak ruqyah, tidak minta untuk diruqyah. Masalah kita zaman sekarang ini, orang mempermudah, orang menjadikan meminta-minta ruqyah tu diluas-luaskan. Sampai tahap maknanya sampai tahap kita kata dahsyat. Dijadikan perkara tersebut sebagai kelebihan orang yang khusus. Maknanya orang awam tak boleh ruqyah, maknanya kena ustaz saja ruqyah. Tu tak betul juga. Sebenarnya semua orang Islam, semua orang Muslim yang mukmin yang boleh baca Quran, dia boleh ruqyah sendiri. Tak susah pun ruqyah ni. Jampi ni tak susah. Tetapi dia ada kepentingan-kepentingan tertentu tadi. Kemudian itu datang pula, kita kata benda-benda yang tokok tambah dalam agama macam-macam. Ruqyah jurus lah dulu kan. Jurus ruqyah tu. Jurus apa benda yang pelik. Ruqyah jama'i dan sebagainya, macam-macam. Kemudian makin banyak benda-benda tu sebenarnya kita kata tak bagus. Dari sudut tauhid memang tak bagus. Tak bagus langsung. Maknanya memang dia akan merosakkan tauhid. Dia akan mengurangkan tauhid masyarakat manusia. Maknanya macam mana kita nak tahqiq tauhid kalau kita bermudah-mudah sikit-sikit? Kalau sakit sikit je terus pergi suruh jumpa Ustaz Jampi. Mimpi sikit ular hitam terus suruh jumpa bomoh. Tak jadi lah. Maknanya itu sebab apa? Puncanya kerana orang tak dididik dengan tauhid. Orang tak diajar tentang tauhid. Tauhid yang sahih, tauhid yang berdasarkan Quran dan sunnah ini. Ini yang salah. Sebab itu orang yang benci dengan seruan dakwah tauhid ni orang-orang yang tu lah. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, pawang-pawang. Ini lah. Dia orang memang tak suka uskun, macam-macam. Dia orang memang tak suka. Kalau masyarakat tahu tentang tauhid ni, tentang tahqiq tauhid, tak bermudah-mudahlah orang nak berharapkan kepada pembohong-pembohong dan penipu-penipu ni. Kalau kita jelas betul-betul kan, masyarakat akan, maknanya tak ada lah isu kena tipu dengan bomoh kan. Dulu yang kes sampai tahap kes yang dahsyat, kena kita kata sampai mati anak orang, percaya dengan bomoh. Semua benda tu kita, maknanya benda tu kita memanglah nak kata nak buang terus dari masyarakat ni memang mustahil, tapi nak kurangkan itu adalah dengan mengajak kepada tauhid. Sekarang ni main bola pun pakai bomoh tau. Main bola pun ada yang pakai bomoh. Dahsyat. Maknanya kita kata apa lagi, macam-macam. Nak naik apa dia nak naik pangkat kerja, pakai minyak ni minyak tu, jumpa bomoh. Ni pengeras ini itu. Wallahul musta'an. Sebab itu kita tak boleh remehkan pengajian tauhid. Tak boleh remehkan pengajian tauhid. Maknanya benda ni penting. Sebab itu Syekh Utsaimin akan bahaskan dengan terperinci nanti perkara-perkara yang berkait dengan ruqyah ini. Kat sini kita sampai bab yang maknanya perlu kita tekankan. Perlu kita tekankan, terutamanya bila ada perkara-perkara yang tokok tambah juga dalam pengamalan ruqyah, jampi dan sebagainya ini. Maknanya sampai tahap kita tengok memang orang anggap benda tu terlampau diluah-luaskan, terlampau diluah-luaskan dan tidak ada langsung kita kata macam tak ada dah limit dah. Apa sahaja sekarang ni, kalau ini saja semuanya jampi, semuanya kena rujuk sekian-sekian, semuanya kena rujuk orang ni, semua kena, maknanya kononnya dia ada apa kepakaran dalam
hal tersebut dan sebagainya. Kadang-kadang itu semua dibuat-buat kadang-kadang. Kebanyakannya macam tu. Kalau kita tengok balik ahli sunnah, asatizah sunnah, ulama ahli sunnah, cuba kita tengok mereka sibukkan orang dengan menjampi ke ataupun dengan mengajar akidah, mengajar ilmu Islam, Quran, sunnah. Menyibukkan orang dengan Quran dan sunnah, bukan sibukkan orang dengan perkara-perkara yang boleh membuka pintu-pintu kerosakan tadi. Wallahu musta'an. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah pada perbahasan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bila kita anak kita demam kan, anak kita demam dan Rasulullah SAW dia ada baca Fatihah. Kadang tu kalau anak tu tahu dia minta, adakah anak tu akan termasuk dalam yang golongan yang tak termasuk sebab dia minta dia ruqyah? Adakah baca Fatihah tu dia kira ruqyah? Ya, baca surah Al-Fatihah, mana-mana ayat Al-Quran, antaranya surah Al-Fatihah ada ruqyah. Kita kena faham maksud golongan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab la yastarqun tu, ulama ada taujih. Makna ada taujih tu sebab apa berlaku taujih ni? Taujih ni maknanya hadis tu tak difahami dengan satu riwayat. Antaranya riwayat Buraidah tadi menjelaskan tentang keharusan. Cuma kita boleh faham daripada sini, daripada hadis tersebut, maknanya bukan bermaksud siapa saja yang terus minta ruqyah tak termasuk. Maknanya kat situ para ulama kata mereka ini meninggalkan ruqyah, maknanya meninggalkan meminta ruqyah kerana mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kat situ ada tafsiran ulama yang pelbagai. Maknanya taujih ulama, ada ulama kata mereka maksudnya mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak meminta ruqyah daripada mana-mana orang. Baik, ada pengecualian dari sudut kita kata orang yang minta ruqyah kerana hajat. Maknanya kerana hajat yang mendesak. Walaupun dia dah tua sekalipun ataupun dah dewasa sekalipun, bukan kanak-kanak tadi pun, kat situ dia kita kata dia termasuk dia kita kata dia tidak kita kata dia bukanlah tak termasuk dalam kalangan yastarqun, kalau maksudnya tak bercanggah dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maknanya kalau perbuatan dia itu masih lagi tawakal dia itu, maknanya tertumpu kepada Allah dan dia meminta ruqyah tu kerana hajat dan bukan kerana kelemahan tawakal dia, tapi kerana hajat, kerana keharusan. Sebab tu kita kena combine hadis tadi, kan? Maknanya dia insya-Allah dia bukanlah tak termasuk. Cuma mimbab kita ni hati-hati, kita still kena stick to the hadis yang sebut la yastarqun tu, memang kita kena. Maknanya kita dah tahu kan, kita dah baca hadis tu, kita betul-betul pegang, memang kalau boleh kita tak minta orang ruqyah, kita ruqyah sendiri-sendiri. Dan sebab itu dia dalam konteks budak tadi dia tak termasuk sebab dia masih kecil. Dan kalau kita sendiri pun minta anak kita tolong baca kat kita, wallahu taala alam, tak termasuk. Sebab apa? Dia masuk dalam kategori maknanya ahli keluarga kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri maknanya pernah diruqyah oleh salah seorang isterinya, kemudian Jibril alaihi salam, kan? Maknanya bukan kita kata perkara tersebut tak kontradik. Maknanya kita tak kata tak kontradik. Dia yang kita kata, yang ana nampak syarahan-syarahan ulama tentang hadis tersebut, mereka taujihkan kepada mereka yang la yastarqun, maknanya mereka yang minta di ruqyah, satu lagi mereka yang banyak minta untuk di ruqyah, banyak minta di ruqyah, dan tak dinafikan makna pertama pun masuk. Yang langsung tak minta ruqyah, yang kedua yang banyak
Minta. Sebab kita tengok sekarang ni orang banyak minta tolong orang, minta ruqyah. Itu sebab apa? Kita tengok dari sudut dia boleh menafikan tawakal. Sebab bila dah terlampau banyak, dia sama macam orang minta sedekah. Sama tak? Konsep dia sama. Kan? Maknanya kalau orang yang minta sekadar hajat, adakah kita nak kata dia akan dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan dia mencakar wajah dia? Tidak. Sebab dia ada keharusan. Kalau orang yang minta duit orang lain sekadar hajat, dan kalau dia ada kesusahan diminta, maka itu diizinkan di hadapan. Tapi kalau dia minta tasawul, banyak minta sampai boleh menjatuhkan air muka dia, maruah dia, dan itu yang Nabi SAW sebut, orang macam tu ancaman dia antaranya mereka akan bangkit di akhirat kelak dalam keadaan muka wajah-wajah mereka itu dicakar-cakar, mencakar-cakar wajahnya sendiri. Itu man sa'alan nas. Dalam sebahagian riwayat disebutkan man sa'alan nas amwalahum takathuran, yang minta harta manusia ni untuk bermewah-mewah, takathuran, kan? Maknanya memperbanyakkan harta bendanya, memperbanyakkan poket dia, memenuhkan poket dia, minta harta orang lain dengan tujuan untuk bermewah-mewah. Nabi SAW bagi tahu dia tengah makan, dia atau tengah minta bara daripada bara api Jahannam. Sama ada sikit dia minta atau banyak dia minta, sama saja. Sama kan maknanya konsep. Sebab tu anda nampak kalau kita taujih hadis tu, kita nampak dari sudut permintaan tu la yastarqun, istarqa. Sebab dia ada permintaan tu. Dia ada permintaan. Sebab itu dia bukan bermaksud orang meruqyah ataupun orang yang diruqyah semata-mata, tak. Dia yang meminta dan yang meminta-minta. Itu kita nampak taujih dia base pada hadis lain yang sebut tentang apa sahaja permintaan yang boleh bawa kepada perkara yang menafikan tawakal. Sebab orang yang minta-minta duit orang ni, kan, apa yang kita boleh nampak? Apa tanda bukti dia? Itu menunjukkan dia kurang tawakal. Dia kurang tawakal. Dan dia tak bertawakal kepada Tuhan. Maknanya sampai dia kena menjatuhkan air muka dia untuk minta-minta duit orang. Padahal sihat je, boleh bekerja dan sebagainya, tapi minta-minta duit orang. Sebab itu dalam syariat kita benda tu menafikan tawakal dan dicela. Dia sama juga macam jampi. Minta-minta jampi ni maknanya bila kita luah-luahkan, dia akan menafikan tawakal. Itu taujih daripada hadis tu. Sebab itu dia bukan bermaksud orang yang ruqyah saja. Dia yang minta ruqyah atau yang minta ruqyah. Dua tu termasuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, insya-Allah kita akan bahas lagi pada kelas akan datang faedah-faedah menarik yang Syekh Uthaymin akan jelaskan. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.